Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala. Kita sambung lagi pengajian kitab Syama'il Syarifah, kitab Syama'il Syarifah karangan ataupun himpunan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, daripada bab kana pada membicarakan Syama'il Rasulullah SAW, yang mana semuanya ada 722 hadis lebih kurang. Jadi kitab Jami' Saghir ni 10,000 hadis lebih semuanya, 10,031 hadis. Jadi kita baca ni bab Syama'il saja. Baik, kita sambung hadis nombor 66. Kita sambung hadis nombor 66. Kalau kita kira dari awal lah, maksudnya daripada awal yang Syama'il ni, hadis nombor 66. Tapi kalau kita kira daripada awal kitab Syama'il, kita sambung malam ni tengok hadis nombor 6535. 6535. Jumpa muka surat 406 tu. Muka surat 406. Kita ada pada tuan-tuan foto state tu. 6535. 6535. 6535. 6535. Itu 3 tu. 6535. 6535. Yang last kita baca minggu lepas 6534. Sekarang sambung 6535. Okey, baik. Okey. Kana sallallahu alaihi wasallam idza utiya bimri'in qad syahida badran wa syajarata kabbara alaihi tis'an. Wa in utiya bihi qad syahida badran wa lam yashhad asy-syajarata aw syahida asy-syajarata wa lam yashhad badran kabbara alaihi sab'an. Wa idza utiya bihi lam yashhad badran wa la asy-syajarata kabbara alaihi arba'an. Rawahu Ibnu Asakir an Jabirin radhiyallahu anhu. Di sini diisyaratkan oleh Imam Suyuti dengan isyarat dhat tu, mana isyarat dhaif. Dhat tu mana isyarat dhaif. Baik. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza utiya bimri'in qad syahida badran, apabila dibawa kepada baginda seorang yang telah menyertai peperangan Badar. Apabila dibawa kepada baginda seorang yang telah menyertai peperangan Badar. Wasyajarah ni maksudnya bayat di bawah pokok. Bayat di bawah pokok maksudnya bayatul ridwan. Apabila dibawa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang menyertai Badar, dan juga bayat syajarah, bayat pokok di bawah pokok. Kabbara alaihi tis'an, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertakbir atas jenazahnya, bertakbir kepada jenazah dia 9 kali. Wa in utiya bihi qad syahida badran wa lam yashhad asy-syajarata aw syahida asy-syajarata wa lam yashhad badran kabbara alaihi sab'an.
kalau dibawa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam seseorang qad syahida badran, yang menyertai peperangan Badar, walam yashhadi syajarata, tetapi tidak menyertai baiat di bawah pokok, atau au syahida syajarata walam yashhad badran, atau dia menyertai baiat di bawah pokok tetapi tidak menyertai Badar, kabbara alaihi sab'an, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertakbir ke atasnya, mana ke atas jenazahnya, baginda bertakbir 7 kali. Wa idza utiya bihi, dan apabila dibawa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam satu jenazah, lam yashhad badran wala syajarah, yang tak menyertai peperangan Badar dan juga tidak menyertai apa? Tak menyertai baiat di bawah pokok, kabbara alaihi arba'an, baginda sallallahu alaihi wasallam bertakbir kepadanya sebanyak 4 kali. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ibn Asakir, diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Imam Suyuti mengatakan hadis ni dhaif. Dhaif tu maknanya isyarat dhaif. Baik. Ini maknanya dalam hadis ni, ini di antara amalan solat jenazah yang pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah Nabi lakukan zaman Nabi. Jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada jenazah dibawa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tu, lelaki tersebut, maknanya jenazah tu, dia menyertai peperangan Badar dan juga baiat di bawah pokok. Baiat bawah pokok ni apa dia? Dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Peristiwa perjanjian Hudaibiyah berlaku tahun 6 Hijrah. Badar tu kita tahulah, Badar tu tahun 2 Hijrah, bulan Ramadan. Dan kalau peristiwa perjanjian Hudaibiyah, iaitu yang berlaku pada tahun 6 Hijrah. Dan dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah tu, bila sahabat radhiyallahu anhu menyangka bahawa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh, telah terbunuh, maka mereka pun semua berbaiat untuk menuntut bela pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dan sanggup berperang bermati-matian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bela darah beliau, untuk tuntut balas terhadap darah beliau. Jadi sahabat radhiyallahu anhum, mereka baiat tu dengan Nabi di bawah sebatang pokok di Hudaibiyah. Maka kemudian Allah Ta'ala pun turunkan ayat. Allah bagi tahu bahawa Allah redha kepada sahabat yang baiat di bawah pokok tersebut. Allah bagi tahu dalam Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Allah bagi tahu bahawa Allah redha kepada orang beriman yang berbaiat dengan Nabi SAW di bawah pokok. Maka peristiwa baiat ini yang berlaku di Hudaibiyah ini dinamakan dengan peristiwa Asy-Syajarah. Syajarah itu ada pokok. Maka baiat ini dipanggil dengan 2 nama. Sama ada dipanggil Baiatus Syajarah atau dipanggil apa? Baiatur Ridwan. Jadi orang yang menyertai baiat, orang yang menyertai Badar dan juga orang yang menyertai Baiatur Ridwan ya, atau Baiatus Syajarah ni, mereka ini ada maqam yang mulia di sisi Allah Ta'ala dan juga maqam yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah contoh kata jenazah tu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertai peristiwa apa? Badar, ahli Badar. Dan dia juga ahli Baiatur Ridwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai takbir pada dia 9 kali solat jenazah. 9 kali takbir. Okey, itu satu. Dan riwayat seterusnya kata dalam hadis tu, tapi kalaulah dibawa jenazah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia hanya menyertai Badar dia, tapi tak sertai Baiatur Ridwan atau Baiatus Syajarah tu, atau dia tak sertai Badar tetapi sertai Baiatur Ridwan, maka berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir? 7 kali. Maknanya sama ada salah satu, dia sertai salah satu je. Badar, sama ada sertai Badar sahaja atau Baiatur Ridwan sahaja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir pada dia 7 kali. Jenazah itu Nabi takbir 7 kali. Mana takbir itulah kan kita dalam solat jenazah kan takbir kan, ada takbir. Nabi takbir 7 kali.
Tapi kalaulah tak sertai Badar dan juga tak sertai Bai'atul Syajarah, dua-dua Nabi SAW takbir berapa kali? 4 kali. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hadis ni memang ada. Dan kalau kita baca dalam Bulughul Maram pun ada dibawa datang beberapa riwayat berapa kali takbir Nabi SAW dalam solat jenazah. Jadi ada berbeza-beza. Jadi tapi yang kita solat jenazah sekarang, kita akan takbir berapa kali? Kita tak ada tanya dia tu siapa pun, kita akan takbir 4 kali. Jadi ini dulu amalan Nabi SAW. Tapi para ulama berkata bahawa seperti mana kata Imam Nawawi rahmatullah alaih, kemudian berlaku bahawa amalan Nabi SAW ini, yang Nabi SAW bertakbir ni, mana ini ialah amalan yang mana pada awalnya. Amalan ini ialah apa yang dilakukan pada awal zaman Nabi SAW. Tapi kemudian selepas tu telah berlaku ijma' di kalangan ulama yang kemudian dan juga para sahabat lepas tu, bahawa solat jenazah hanya berapa kali takbir? 4 kali. Jadi itu yang akhir. Makna macam ni. Pada awal-awal Nabi pernah takbir berbeza. Ada pernah 9, ada pernah 7 dan pernah juga 4. Tapi bila dah Nabi akhir sampai Nabi wafat, Nabi SAW hanya takbir berapa kali? 4. Jadi apa yang Nabi buat last, maka itulah yang diamalkan. Jadi kerana itu Imam Nawawi rahmatullah alaih kata dalam kitab Majmu' bahawa telah berlaku ijma' bahawa takbir bagi solat jenazah ni berapa kali? 4 kali. Mana bukan sampai lebih dari itu. Mana dia kesimpulannya takbir jenazah berapa kali? Solat jenazah ni 4 kali. Bukan lebih dari itu. Tapi dulu Nabi pernah solat berbeza-beza takbir itu banyak. Tapi bila dah kemudian, makanya kita hanya solat 4 kali. Dan itu yang last dilakukan oleh Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, di sini juga satu faedah dapat diambil. Kita kalau baca hadis, maka jangan cepat keluarkan hukum daripada hadis. Boleh nak keluarkan hukum, tapi tengoklah apa ulama' syarahkan. Kena tengok juga kitab fiqh. Tak boleh main terus keluarkan hukum berdasarkan hadis. Kalau kita baca hadis terus keluar hukum, ni bahaya. Kalau imam mujtahid lain, Imam Syafi'i tengok baca hadis tu lain. Tapi kita semua tak erti, maka jangan terus tergesa-gesa keluar hukum berdasarkan hadis. Jadi kalau kita tengok hadis memang ada lah. Tapi hadis ni pun dhaif. Tapi kalau kita tengok riwayat lain pun ada, beritahu kan. Tapi kesimpulan dia, mana telah sepakat ulama, ijma' on sepakat, maknanya yang akhir Nabi lakukan apa dia? 4 takbir je. Maka itulah dia amalkan sekarang. Yang beza tu sama ada angkat tangan tak angkat tangan. Itu dalam mazhab punya perbezaan lah. Kan itu dalam mazhab punya beza. Iaitu ada angkat tangan atau tak angkat tangan. Tapi mazhab Syafi'i, bila setiap kali takbir tu disunatkan angkat tangan. Angkat tangan tu sunat. Yang penting takbir Allahu Akbar. Kalau tak angkat tangan pun sah lagi, tapi sunat angkat tangan. Mazhab lain macam Hanbali, Hanafi tak angkat tangan. Mana takbir yang pertama dia angkat tangan, yang kedua tu tak angkat tangan. Jadi kesimpulan dia itu beza kat angkat tangan. Tapi takbirnya ialah sama, iaitu 4 kali takbir. Jadi dalam hadis ini maknanya Nabi SAW pada permulaannya baginda raikan. Adalah hadis ni makna sabit bahawa itu yang pertama lah. Yang kedua tadi, itu yang saya sebutkan tadi. Yang kedua iaitu apa dia? Maknanya orang yang menyertai peperangan Badar dan orang yang menyertai peristiwa peperangan peristiwa Bai'atul Ridwan ni atau Bai'atul Syajarah, mereka ni ada kemuliaan yang tinggi, maqam yang tinggi. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab akidah pun ada dibagi tahu martabat kedudukan orang lah. Dalam makhluk Allah Ta'ala siapa yang paling mulia? Nabi SAW. Nabi yang paling mulia. Lepas tu siapa? Para nabi-nabi yang lain. Tapi dimulakan dulu dengan Nabi Ulul Azmi. Lepas tu 25 orang Rasul. Lepas tu para nabi yang lain-lain semua, mereka ni mulia. Lepas tu baru manusia. Tapi manusia lah, dalam kalangan manusia biasa, siapa yang paling mulia? Iaitu sahabat. Sahabat Nabi siapa? Iaitu yang mula dengan Khulafa Rashidin tu 4 orang. Lepas tu Asyarah Mubasyarah bil Jannah yang lain-lain. Dalam 4 orang sahabat Nabi itu pun mereka juga antara Asyarah Mubasyarah bil Jannah. Tapi yang 10 orang dijamin syurga tu, kemudian lepas tu disusuli orang mereka lain.
Jadi bermakna 4 orang sahabat dan kemudian 10 orang yang dijamin syurga. Lepas tu baru siapa? Ahli Badar. Ahli Badar. Lepas tu siapa? Ahli Bai'atul Ridwan. Ini di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kenapa ahli Bai'atul Ridwan ni mulia? Satu, kita tahu ahli Badar ada hadis bagi tahu, dan dalam Quran bagi tahu kelebihan mereka. Malaikat bantu mereka. Satu lagi adalah hadis pada bagi tahu bahawa Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa ahli Badar. Dan dalam beberapa riwayat hadis pun mana Allah Ta'ala mengampunkan dan memuliakan ahli Badar. Nabi pun muliakan ahli Badar. Okey, maka ahli Badar mulia. Tapi ahli Bai'atul Ridwan, kenapa juga mereka mulia? Kerana bila mereka baiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah turunkan ayat bagi tahu bahawa Allah Ta'ala redha pada mereka. Jadi benda tu bukan senang. Kan, kita ni semua tuan-tuan, kita sentiasa berharap Allah redha pada kita. Tapi kita ada tak dapat confirm Allah redha? Kita tak dapat. Tapi sahabat ni dapat confirm Allah redha. Kita berharap Allah redha kita, tapi para sahabat ni memang dah confirm Allah redha. Jadi di antara sahabat memang confirm Allah redha, dan Allah turunkan ayat tentang mereka secara khusus mengisytiharkan keredaan Allah pada mereka. Siapa? Ahli Bai'atul Ridwan. Orang yang sertai Hudaibiyah lah, senang cerita. Orang yang menyertai peperangan perjanjian Hudaibiyah tu, waktu tu mereka baiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah redha pada mereka. Berapa ahli Bai'atul Syajarah ni? Orang yang menyertai orang yang menyertai perjanjian Hudaibiyah. Ialah kadang orang panggil juga Ghazwatul Hudaibiyah ataupun Sulhul Hudaibiyah. Berapa bilangan mereka? Orang yang menyertai Hudaibiyah. Berapa bilangan sahabat tu? Kalau ahli Badar kita tahu. Ahli Badar berapa orang? 313. Cuma ada kata 300 lebih. Jadi ahli Badar, orang yang ikut, sahabat ikut peperangan Badar, bilangan mereka berapa orang? 313. Tapi Bai'atul Ridwan berapa orang? 1400. Bai'atul Ridwan, orang yang menyertai perjanjian Hudaibiyah, iaitu Bai'atul Syajarah atau juga dipanggil Bai'atul Ridwan, bilangan mereka ialah sebanyak 1400 orang. Jadi mereka ni mulia. Jadi kalau menyertai dua-dua, Nabi sampai takbir untuk mereka 9 kali. Tapi kalau menyertai salah satu saja, baginda sallallahu alaihi wasallam takbir berapa kali? 7. Tapi kalau satu je, tak sertai langsung dua-dua tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir 4. Tapi ini ialah pada permulaan. Tapi bila yang akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan, ialah apa dia? Hanya takbir 4 kali. Maka kan itu ulama kemudian ijma'. Ijma' faham ijma'? Ijma' mana sepakat. Mana para ulama sepakat bahawa solat jenazah takbir berapa kali? 4. Cuma Imam Nawawi kata kalau ada orang takbir sampai 5, tak adalah batal. Ini dalam Majmu' Imam Nawawi sebutkan. Dia tak dituntut, tapi kalau orang tu buat sampai 5, tak batal lah. Kerana ada lagi pendapat. Okey, baik, sambung. Okey. Hadis yang ke-66. Tadi dah 66. Maknanya ni 67 lah. 67 tapi nombornya 6536. Kana sallallahu alaihi wasallam idza jtalan nisaa aqa'a wa qabbala. Rawahu Ibnu Sa'din an Abi Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Rawahu Ibnu Sa'din an Abi Usaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Baik. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda ijtala ni, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam ijtala ni mana buka pakaian. Orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat pakaian. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam membuka pakaian an-nisa sini mana isteri baginda. Aqa'a, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan duduk bertinggung. Duduk tinggung kot. Lepas ni saya tunjuk, tonton tengok betul ke tak betul nama dia bertinggung. Rasa saya nama panggil bertinggung lah tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan duduk bertinggung dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mencium. Qabbalah ni maknanya baginda akan kucuk. Baginda sallallahu alaihi wasallam cium. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad
Ada riwayat Ibnu Sa'ad dalam tabaqat lah, dalam tabaqat Ibnu Sa'ad, daripada riwayat Sayyidina Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad daripada riwayat Sayyidina Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dan di sini ditulis dhaif. Imam Suyuti rahmatullahi alaihi mengatakan bahawa hadis ni dhaif. Okey, baik. Ni dalam hadis ni maknanya bagi tahu ialah ni dipanggil perhubungan suami isteri lah, kan, perhubungan suami isteri. Jadi Nabi SAW apabila baginda nak mula bersama dengan isteri baginda SAW, maka baginda SAW nak angkat pakaiannya. Bila baginda SAW mula nak angkat pakaiannya, zaman dulu perempuan pakai kain, baginda SAW waktu tu baginda akan duduk dulu dan baginda SAW akan mula mencium. Ini dipanggil orang kata mukaddimah bagi jima' lah, maknanya bagi persetubuhan. Jadi ini antara sunnah Nabi SAW. Aq'a ni baginda, maknanya baginda SAW duduk dekat kaki perempuan tu, isi baginda. Lepas tu Nabi SAW duduk bertinggung. Macam mana cara Nabi SAW duduk? Nabi duduk macam ni. Ni yang dalam rakaman tak boleh ni lah, yang live tak nampak lah. Nabi SAW duduk macam ni. Saya akan tunjuk lah. Allahu Akbar. Nabi duduk macam ni. Nabi SAW duduk macam ni. Dia duduk macam ni. Dia panggil duduk bertinggung. Ke saya salah? Tapi cara duduk macam ni. Nabi SAW duduk macam ni. Jadi ni kira kaki si baginda SAW. Bila Nabi SAW buka, Nabi SAW tinggung duduk macam ni. Dan lepas tu Nabi SAW mula melakukan mukaddimah jima' dengan baginda SAW mula mencium, kan, mula mencium. Okey. Ini berkenaan dengan perhubungan suami isteri. Itulah cara duduknya. Aq'a tu cara duduk macam tu, macam yang saya tunjukkan tadi. Nabi SAW duduk tu di kaki si baginda SAW. Okey, baik. Jadi apabila baginda SAW mula buka pakaian si baginda, maknanya orang kata angkat kain si baginda SAW, baginda duduk bertinggung dan baginda SAW mula mencium. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad daripada Sayyidina Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, iaitu riwayatnya dhaif. Ada dalam riwayat lain daripada hadis ni sabit, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Islam ni segala perkara ditunjukkan oleh Nabi SAW, segala perkara, daripada masuk tandas, keluar tandas, sampailah ke perhubungan suami isteri pun ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajar caranya. Jadi ada dalam riwayat Musnad Firdaus, dalam riwayat Dailami, dalam riwayat Dailami diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bagi tahu bahawa ada 3 perkara yang termasuk daripada macam orang kata kasar, tak beradab. Ada 3 perkara yang merupakan macam riwayat tu kata jafa ni orang kata macam tak beradab, tak baik, ataupun kita kata macam kasar. Ada 3 perkara yang mana termasuk daripada perkara yang macam kasar. 3 perkara Nabi dalam riwayat itulah Nabi sebutkan. Pertama apa dia? Nabi kata, Nabi satu orang, dia berkawan dengan satu orang, dia bersahabat dengan satu orang, tapi tak tahu nama orang tu dan tak tahu apa kunyah dia, panggilan dia. Sama ada tak tahu nama pun, tak tahu kunyah pun tak tahu, panggilan tak tahu. Itu yang pertama. Satu orang dia berkawan dengan satu orang, tapi kadang nama orang tu pun tak tahu. Kalau dia berkawan lama, panggil haji kan, nama-nama. Mana nama orang tu tak tahu. Ni kan, Hajah. Kalau perempuan Hajah lah kan, atau puan ke, cik puan ke, apa ke benda ke. Tapi kan nama orang tu pun tak tahu, ataupun kunyah tak tahu. Maksudnya panggilan dia pun yang kunyah ni, macam contoh kalau orang Arab kan abu ke atau ummu ke, itu pun tak tahu. Jadi itu ialah apa dia? Itu yang pertama. Yang kedua ialah satu orang dia dah sediakan makanan untuk kawan dia, tetamu dia ataupun kawan dia. Tapi orang tu tak nak makan. Dia dah susah payah sedia, tapi orang tu tak nak makan. Dia tak terima untuk makan, kan? Mana benda ni semua orang kata tak beradab, ataupun hadis tu kata jafa
Jafa ni orang kata macam kasar. Maknanya di dalam perhubungan macam satu perhubungan yang tak baik, kasar. Kan? Macam biadab lah orang kata, tak baik. Okey. Itu yang kedua. Orang nak hidang makan, dah hidang makan, dah sedia makan tapi tak makan. Sebab itu kalau kita orang dah sedia makan untuk kita, walaupun mungkin kita dah kenyang, tapi sunnah ni ialah jamah sikit. Sebagai dipanggil menghormati dan juga menyedapkan hatinya. Paling kau makanlah sikit. Memanglah kita dah kenyang, tapi paling kau makan sikit. Itu yang kedua. Yang ketiga, ni berkaitan, sebenarnya yang ketiga ni berkaitan dengan hadis ni. Apa dia? Nabi SAW beritahu bila satu orang lelaki, suami, dia nak bersama dengan isteri dia. Tapi dia tak mulakan dulu mukaddimah bersama. Mukaddimah bersama ni apa dia? Ialah cium-cium, kucuk-kucuk. Dia orang kata, senang ceritanya orang kata merangsang kepada pemanasan. Kan? Jadi maknanya itu sampai tahap macam tu pun diajar oleh sunnah Nabi SAW. Maknanya orang, bahkan Nabi kata, jangan kamu datang pada isteri kamu macam binatang datang pada dia punya pasangan. Binatang kan? Dia bila dia nak ni, dia pun main panjat je. Main lompat panjat, terus jalan. Jadi itu binatang. Tapi manusia, maknanya sebelum nak bersama, iaitu dengan adanya, maknanya kalau bahasa Arab panggil istimta'. Istimta' ni maknanya, ataupun mubasyarah, maknanya macam dipanggil senda gurau dan ni, lepas tu barulah bersama. Jadi itu diajarkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Jadi apa yang nak sabitkan dari hadis ni, maknanya bila baginda SAW nak mulakan jima', baginda buat apa dulu? Baginda SAW qabbala. Qabbala tu maknanya Nabi SAW cium dulu. Kan Nabi SAW cium dulu. Mana baginda ada kucuk dulu, mana untuk memulakan. Maknanya orang kata senang ceritanya bagi warm up. Senang cerita warm up dulu, barulah mulakan barulah mula bersama dengan isteri. Ini kadang-kadang tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, mungkin kadang-kadang kita anggap benda ni macam kan, takkan sampai tahap tu Nabi nak ajar. Tetapi sebenarnya hakikatnya perhubungan suami isteri ni kalau tak dijaga menyebabkan keretakan berlaku. Dan kadang-kadang suami kena jaga benda ni, isteri jaga, tapi yang penting suami kena jaga perkara ni. Kadang-kadang bila keretakan berlaku, maka institusi keluarga pun hancur. Dan kadang na'uzubillah, kadang benda tu berlaku daripada masalah persetubuhan. Kan? Jadi kadang bila tak jaga perkara ni sampai tahap menyebabkan perhubungan suami isteri retak. Bila berlaku keretakan antara suami isteri, keluarga pun hancur. Kesan daripada anak-anak. Bila keluarga hancur, masyarakat hancur. Kadang kita mungkin agak kecil, tapi ini benda-benda yang diajar oleh Nabi SAW. Makna kesimpulan di Islam ni, Nabi SAW ajar kepada kita daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Bukan perkara-perkara yang kita anggap remeh, tetapi sebenarnya diajar oleh Nabi SAW yang mana akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tapi kena belajar lah kan. Sunnah Nabi ni kena belajar. Kalau tak belajar sunnah Nabi, macam mana kita nak amal? Okey, sambung. Hadis ni riwayat oleh Sayyidina siapa? Abu Usaid As-Sa'idi. Ini salah seorang sahabat Nabi yang daripada kabilah Ansar. Beliau ni nama sebenar beliau, ini panggilan Abu Usaid, tapi nama sebenar beliau Malik bin Rabi'ah. Nama sebenar sahabat ni Malik bin Rabi'ah. As-Sa'idi itu nama kabilah. Kabilah beliau daripada kabilah Bani Sa'idah. Bani Sa'idah ni ialah pecahan suku daripada Khazraj. Suku daripada Khazraj. Suku Khazraj. Kan kita tahu kan, di Madinah ada dua kabilah besar kan, Aus dan juga Khazraj. Salah satu suku pecahan kecil daripada Khazraj ialah satu kabilah nama dia Bani Sa'idah. Bani Sa'idah. Jadi sebab itu nama dia As-Sa'idi. As-Sa'idi, Abu Usaid, nama dia Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, sambung. Kana sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-60, tadi 67, ni 68, nombor 6537 kalau kita kira dia dah awal kitab Syama'il, daripada awal kitab Jami' Saghir. Kana sallallahu alaihi wasallam idza jatahada fil yamini qala la walladhi nafsu Abil Qasim biyadihi. Hamim tu maknanya rawahu Ahmad.
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rawahu Ahmad an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Baik. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sungguh-sungguh bersumpah. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh bersumpah, kana idza ijtahada. Ijtihada tu maknanya sungguh-sungguh. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh bersumpah fil yamin. Yamin sini maksudnya sumpah. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh bersumpah, qala, baginda bersabda, baginda berkata, okey, aku bunyi sumpah dia. La walladhi nafsu Abil Qasim biyadihi. Apa terjemah dia? La tu macam sekali-kali tidak. Atau perkara la tak payah terjemah pun tak apa. La tu maknanya macam sekali tidak. Walladhi nafsu Abil Qasim biyadihi, ini terjemah dia demi. Wa tu demi. Demi zat yang, walladhi, demi zat yang nafsu Abil Qasim, yang jiwa Abul Qasim tu Nabi lah. Yang jiwa Abul Qasim biyadihi, di tangannya. Di tangannya maksudnya dalam genggamannya. Maknanya Nabi SAW bila baginda SAW nak sumpah dan baginda nak sungguh-sungguh bersumpah, Nabi akan bersumpah dengan lafaz ini. La walladhi nafsu Abil Qasim biyadihi. Demi zat yang jiwa Abul Qasim di tangannya. Di tangan maksudnya di dalam kekuasaannya. Di dalam kekuasaannya. Maksudnya kan, kenapa orang bersumpah? Dia bersumpah ini bila satu perkara yang nak disampaikan tu nak bagi tahu betapa pentingnya perkara itu. Nak menunjukkan kepada peri pentingnya perkara yang nak disampaikan itu, maka orang bersumpah. Sebab itu dalam Quran ada sumpah kan. La uqsimu bihadzal balad wadduha wal laili idza saja wasyamsi waduhaha wassama'i wattariq la uqsimu biyaumil qiyamah la uqsimu bihadzal balad al-qari'ah apa lagi Allah Taala bersumpah, la uqsimu bihadzal balad wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah lagi wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Ada tempat lain Allah Taala bersumpah la amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun. Jadi ini sumpah-sumpah Allah Taala. Ada lagi tempat lain Allah bersumpah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Ini sumpah-sumpah Allah Taala dalam Quran. Jadi sumpah-sumpah ini lah untuk nak bayangkan betapa pentingnya perkara yang nak disampaikan tu. Lepas tu apa yang disampaikan tu nak beritahu penting. Kerana tu orang bersumpah. Kan orang Arab pun sekarang bersumpah. Kadang orang macam kalau kita pergi negara Arab, kadang penjual-penjual ni kadang-kadang dia bersumpah. Ni barang baik punya dia. Dia pun bersumpah. Itu yang bukanlah cakap ni, mana dah beritahu barang tu baik, kan dia bersumpah. Oh wallahi tu. Wallahi kan. Dia barang ni bagus. Beli-beli rosak. Belum pakai dah rosak. Kan? Bersumpah itu antara yang dicela dan dimarahi oleh Rasulullah SAW dalam hadis pada beritahu. Kan orang yang bersumpah tipu. Tadi pun baca hadis tu dekat Gedung Lalang tadi. Okey, baik. Jadi maknanya Nabi SAW kalau bagi dia bersumpah, Nabi sebut macam tu. Maknanya bila Nabi nak sungguh-sungguh sumpah, Nabi akan sebut la walladhi nafsu Abil Qasim biyadi. Nah, ikut tu kalau kita baca hadis, kita akan jumpa Nabi ada bersumpah dengan lafaz macam ini. Okey, sambung. Hadis ni riwayat Ahmad dan daripada riwayat Sayyidina Abu Sa'id. Abu Sa'id siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id nama Sayyidina Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Sahih tu maknanya Imam Suyuti beliau mengisyaratkan bahawa hadis ini sahih. Beliau mengisyaratkan hadis ini sahih. Satu, saya tengok bagus kita baca kitab Arab ni. Tuan-tuan boleh belajarlah sikit-sikit Arab. Boleh belajarlah sikit-sikit bahasa Arab kan. Yalah, memang kena tulis lah kan. Tapi bolehlah sikit-sikit belajar Arab. Satu lagi, dapatlah keberkatan Arab ni. Dan antara kelebihan dia ialah dapat dengar hadis Nabi dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Kalau kita baca terjemah je boleh je. Tapi bila kita baca bahasa Arab tu, hadis Nabi tu bahasa Arab.
maka kita dapat dengar dalam bahasa asal dia punya nur hadis tu tak sama. Jadi sebab itu boleh juga kalau kita nak terus baca terjemah, tapi saya lebih suka baca Arab ni kemudian baru terjemah. Jadi sebab itu saya minta supaya semua ada kitab ni. Okey, baik, sambung. Okey, sambung. Hadis yang seterusnya, hadis ke berapa tadi? 69. Okey, kana sallallahu alaihi wasallam idza aqada madja'ahu ja'ala yadahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman. Rawahu at-Tabarani an Hafsah radhiyallahu anha. Okey, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu, apabila akhadha baginda mengambil, madja'ahu tempat tidur. Maksudnya bila baginda nak tidur tu maksudnya. Bila baginda nak berbaring nak tidur tu maksudnya. Okey, bila baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kita terjemah mudahnya, apabila baginda datang ke tempat tidur, nak tidur lah maksudnya. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat tidur, ja'ala yadahul yumna, baginda letakkan yadahul yumna, tangan kanan. Baginda sallallahu alaihi wasallam letakkan tangan kanan tahta khaddil aiman, di bawah pipi kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Tabrani daripada riwayat Sayyidatina Hafsah radhiyallahu taala anha. Riwayat Sayyidatina Hafsah radhiyallahu taala anha. Baik. Di dalam hadis ni, makna ni bagi tahu antara sunnah tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda nak tidur, baginda nak baring nak tidur kan, baginda letakkan tangan kanan letak bawah pipi kanan. Jadi baginda tidur macam mana? Baginda sallallahu alaihi wasallam tidur mengiring menghadap ke arah kiblat, dan cara baginda tidur seperti mana mayat jenazah yang diletakkan dalam kubur. Jadi kalau kiblat sana, kepala sana, kaki sini. Kepala belah kanan, kaki belah kiri. Jadi ni kiblat kan? Makna baginda sallallahu alaihi wasallam tidur mengiring arah sana. Jadi baginda tidur letakkan pipi. Makna baginda tidur mengiring macam ni, baginda letakkan pipi tidur ni. Ini ada dalam hadis. Iaitu ini antara apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sama lebih kurang macam jenazah yang dibaringkan di dalam Di dalam kubur. Baik. Dia para ulama sebutkan sebab dia. Apa sebab dia? Kita punya jantung kat mana? Jantung ni belah kiri. Jantung ialah berada di belah kiri. Kalau orang tidur di sebelah kiri, maka jantung akan berada kat bawah. Dan dia lebih membawa kepada lenanya tidur. Bila tidur terlalu lena, maka makin susah nak bangun. Bila bangun susah, siasat semayang pun terlepas. Kan? Jadi kerana itu Nabi SAW bila baginda tidur menunjukkan cara tidur yang menyebabkan orang tu tidur tak terlalu lena. Tapi boleh tidur lah, tapi dia tidur tak terlalu lena. Tapi sekarang ni saintis kaji, baru sekarang ni maknanya kemudian lah, bahawa tidur terbaik ni lah cara dia. Dan tidur ni lah kalau satu orang jaga, ialah cara tidur yang mana membawa kepada kesihatan. Tidur yang sihat. Kan? Kita ni zaman sekarang ni iman lemah. Hadis Nabi tu Nabi dah beritahu dulu. Tapi kita kadang-kadang bila saintis cakap baru kita percaya. Tapi kalau saintis tak cakap, tak percaya. Hakikatnya orang beriman, saintis cakap ke tak cakap, apa yang Nabi tunjuk itu terbaik. Sebab itu di antara iman kita pada Rasulullah SAW ialah kita meyakini apa yang Nabi tunjukkan kepada kita itu terbaik. Bukan saintis cakap. Saintis tu cakap tu, itu hanya sebagai membuktikan lagi bahawa apa yang Nabi SAW cakap tu benar. Itu kan contoh macam Quran cakap kan, Quran tak pernah salah. Tak payah saintis cakap tak cakap ke, Quran betul.
Dia bukan kata apa saintis cakap tu memberitahu bahawa membenarkan Quran, bukan. Saintis tak cakap pun Quran adalah benar. Tapi sebagai satu lagi bukti tambahan bahawa memang pasti bahawa itu adalah benar. Okey, apa yang saya nak sampaikan iaitu kalau kita baca, ada saintis buat kajian bahawa bila tidur belah kanan ni dia akan satu sihat dan juga memelihara jantung. Ialah sebab kerana banyak tidur ni perlu, tapi bila tidur lama sangat dan banyak tidur, jadi tak sihat badan. Jadi badan dia tak sihat. Jadi satu orang bila tidur belah kanan menyebabkan jantung belah kiri kan, jantung ke atas. Jadi jantung dia tu ialah dalam keadaan jauh dari bumi. Maka itu ialah itu tidak menarik kepada tidur lena. Maknanya tak menyebabkan tidur bertambah lena. Jadi mudah untuk bangun. Jadi itu antara tidur yang sunnah, kan, tidur yang sunnah. Jadi mula tidur. Tapi kadang-kadang orang bila tidur macam tu, dia nak kekal tidur macam tu susah. Mungkin mula senang, tapi lepas tu dah ni tak apalah. Paling kurang ketika mula tidur buat macam tu, kan. Tapi kalau kita fikir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, ada ke zaman ni orang ambil berat perkara ni? Kalau kita fikir-fikirlah, kita hari ni kalau kita tengok kita punya bilik ke apa ke benda ke, kita tak ambil berat bab ni. Kita tak ambil berat perkara ini. Kenapa? Dalam hati kita tak ada kebesaran sunnah Nabi, maka kita tak ambil berat. Tapi orang yang dalam hati ada kebesaran sunnah Nabi SAW, apa yang Nabi ajar itu yang paling ni, maka kita nak tidur pun dia akan berat. Maka bilik tidur dia pun, ialah kerana bilik tidur kita ni bukan semestinya ikut kiblat sangat. Tapi dia akan usahakan untuk lakukan perkara tersebut. Mana mungkin dia modify ke apa, dan dia tidur di madhab ni, kan. Mungkin saya sebutkan perkara ini kita rasa sukar, tapi kalau orang betul-betul nak amal, maka dia akan ambil berat, kan. Dia akan ambil berat. Jadi ini secara jujurnya saya sampaikan juga, kalau contoh saya sendiri, kita kadang kat rumah susah nak amal ni. Kita tidur kan, kita nak tidur lah, kerana kita kat rumah susah nak amal. Kenapa? Kerana kadang kita letak katil, kita pun tak menghadap ke arah kiblat, kan. Jadi kalau kita nak letak macam ni, secara umum pertama katil kita tak dapat arah kiblat. Kalau kita nak amal macam ni, saya bagi tahulah, kalau kita dapat amal macam ni, satu keadaan, bila dapat amal, time keluar adalah Allah Ta'ala, khuruj. Time keluar dakwah, time tu dah dapat. Sebab memang time keluar dakwah, sebelum tidur, biasanya orang-orang dakwah ni, dia akan muzakarah adab tidur. Jadi antara adab tidur yang dimuzakarahkan, disebutkan bahawa Nabi tidur macam ni. Dulu saya pun tak tahu hadis ni. Tapi daripada kecil lagi, kadang-kadang bila keluar 3 hari dengan jemaah tabligh, dulu ikut tabligh. Dalam jemaah tabligh dia orang akan beritahu nak tidur macam ni. Kerana saya tunjuk orang yang bagi tahu tu, saya tunjuk cara tidur tu. Jadi masa kecil lagi pun saya dah tahu perkara tidur cara Nabi macam tu. Tapi dulu masa kecil hadis tak belajar. Tapi bila dah besar dah belajar hadis. Tapi saya sendiri akui perkara itu mungkin dapat diamalkan time kita keluar. Time keluar memang tidur itikaf kat masjid. Jadi bila duduk itikaf kat masjid, memang kita tahu kiblat kat mana. Kita memang kiblat. Jadi bila kita bentang, bedding, tempat tidur tu, kita bila bentang tidur, bila orang semua dah balik malam nak tidur, kan, bila bentang bedding, maka kita bentang arah kiblat. Tidur menghadap ke arah kiblat, bentang. Tapi tak dinafikan lah, lepas dah tidur, lepas tu kan ni lah. Jadi perkara ni satu saya nak ceritanya, zaman sekarang, mungkin kadang perkara itu, contoh macam saya sendiri pengalaman, kita boleh amalkan mudah tanya kita keluar dari Allah. Yang kedua, yang saya tengok ambil berat bab ni, ulama Yaman. Ulama Yaman cukup ambil berat. Nak tidur pun menghadap ke arah kiblat. Para ulama Yaman ni, habaib ni ambil berat. Sunnah Nabi begitu mereka pegang betul-betul. Yang ketiga yang saya lihat, kalau ustaz-ustaz saya, ulama-ulama masa saya belajar Pakistan dulu, ustaz-ustaz saya, mereka tidur, mereka punya katil, mereka tidur kat katil, ada bilik-bilik mereka tidur kat katil. Katil mereka pun mereka suruh mereka punya anak murid yang khidmat, katil mereka juga dihadapkan ke arah kiblat. Jadi bila tidur muka arah kiblat. Lepas tu pukul 3 pagi dah bangun. Kita anak murid pun bangun lambat. Ustaz bangun awal, pukul 3 pagi dah bangun. Kadang pukul 3 pagi dah bangun kat Pakistan. Musim sejuk tu kadang subuh semayang dekat pukul 7.
musim sejuk ni subuh lambat pukul 7. Malam tidur memang sedap betul. Kalau musim sejuk ni, kalau boleh malam tak nak bangun. Sejuk kan, macam peti ais sejuk. Jadi memang sejuk betul, malam tak bangun. Bukan tak nak bangun lah, tapi kerana iman lemah dan sampai tak nak bangun malam. Kalau boleh nak tidur, lagi panjang lagi best. Malam nak lama, tidur kan. Tapi kita tengok ustaz-ustaz kita pukul 3 pagi dah bangun. 3 pagi dah bangun, dah berwuduk, dah bangun tahajud pukul 3. Sebelum subuh dia dah bangun. Lepas tu sebelum subuh baca Quran. Itu orang-orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, macam itulah amalannya. Kan kita bukan tahajud. Kan kadang-kadang tahajud pun tak bangun. Kadang apa lagi? Semayang subuh pun na'udzubillah tak ke mana. Jadi poin saya ialah bermula daripada jaga tidur, adab tidur. Kemudian lepas tu dia akan membantu kepada bangunnya tahajud. Jadi Nabi SAW tidur macam ni ialah kerana apa? Kerana nak mudahkan bangun tahajud. Tidur bukan dengan tidur macam tu. Jadi kita dah belajar tuan-tuan dan puan, paling kurang amal lah. Kan? Boleh insyaAllah. Cuba amal lah kat rumah kan. Tak dapat amal penuh pun, sekali-sekala dapat amal, boleh lah. Tapi saya sendiri pun kita kadang-kadang bila mudah amal ni time ketika keluar dari Allah. Sebab keluar dari Allah duduk masjid. Ni sekarang masjid pun tak buka-buka, tak tahu bila nak buka kan. Ni masjid pun tak buka, tak tahu sampai bila. Sekarang ni pun nak itikaf pun diorang tak bagi lagi. Mudah-mudahan mungkin akan datang ni, mungkin bila masuk, saya rasa tak lama lagi pun diorang akan bagi bilik. Mungkin bila saf dah boleh rapat, mungkin diorang akan buka bilik lekuk masjid macam biasa. Mudah-mudahan lah, supaya Allah segerakan buka masjid. Dan bila masjid dibuka macam biasa, saf dirapatkan, insya-Allah banyak fitnah akan terangkat, dan insya-Allah banyak kebaikan lagi akan turun insya-Allah. Harapnya begitulah doa kepada Allah Taala. Apa dia bang? Cara bangun dia tidur. Sebab saya macam tadi ada hadis lah. Cara bangun dia macam tidur sama lah jadi kan. Cuma bangun tu kita tangan kiri tu macam menolak ke badan. Itu ada hadis tu ni. Sebab Abang baca tu hadis ke ataupun orang tuan dia tunjuk je? Saya yang pertama ni saya baca hadis. Jadi hadis saya baca dalam buku dia. Itu sebenarnya fisioterapi. Sebab itu memang kalau kita bangun, kita mengiring macam tu, bila bangun kita tolak kaki, tolak badan, baru badan kita sedar. Keadaan untuk fisioterapi. Bila saya reading benda tu memang bila baca, saya rasa terbaca ataupun dengar rasanya. Bila bangun kita tangan kiri tolak badan. Wallahualam, saya tak ni. Tapi kalau kita baca dalam hadis memanglah dia sebut cara bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak disebutkan cara bangun tu ni. Yang disebutkan Nabi bila bangun, Nabi duduk dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pandang langit. Nabi ada baca sekian-sekian ayat Quran. Itu disebutkan. Tapi macam mana cara tu secara khusus tak disebutkan. Mungkin itu sains punya cara lah, kajian cara. Tak menurut kita tak tolak. Tapi yang kita nak cerita ni berdasarkan hadis. Wallahualam. Tu saya tanya tu abang baca tu hadis ke tidak. Kalau kata hadis, saya pun nak tahu juga apa hadisnya dan siapa riwayatkan. Tapi kalau tak tahu, wallah tak ada lah. Saya tak terus kata tak ada, tapi saya tak jumpa lagi. Jawapan saya adalah saya tak jumpa lagi. Yang ada saya jumpa Nabi SAW bila bangun, Nabi duduk dulu. Nabi pandang ke langit. Nabi baca ayat Quran. Inna fi khalqis samawati. Lepas tu Nabi bangun, Nabi berwuduk, Nabi buang air semua. Lepas tu Nabi SAW bangun tahajud. Itu ada disebutkan. Tapi macam mana Nabi berteleku, Nabi bergantung pada bahagian mana tu, wallahualam, saya tak jumpa lagi macam mana cara dia. Sekejap. Ya. Bangun tahajud. Dia tahajud ni tak disyaratkan mesti kena ni. Tahajud ni untuk dapatkan fadilah afdal. Tapi satu sudut yang lain juga qiyamul lail. Qiyamul lail tu pun satu orang kalau tak tidur pun, dia tak tidur terus bangun solat malam, dapat pahala qiyamul lail. Hakikatnya maknanya tahajud tu pun ialah qiyamul lail, tapi tahajud tu berlaku lepas dah tidur. Maka bangun. Fadilat dia besar kenapa? Biasa orang dah tidur nak bangun payah. Tapi orang ni dia jaga betul-betul, dia lawan kehendak hawa nafsu dia. Dia tidur, bangun untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka dapat pahala tahajud. Besarlah ganjaran dia kerana dia dah, orang kata mujahadah kan. Amalan bila mujahadah dibuat itu pahala besar.
Baik. Tapi kadang ada orang tak tidur langsung. Sama ada mungkin kerana tak dapat tidur, atau kadang mungkin kerja dia tu memang malam, tak boleh nak tidur, atau kalau dia tidur siasat terlepas terus sampai habis subuh, maka dia boleh dapatkan pahala qiyamul lail. Hakikatnya tahajud tu pun qiyamul lail. Tetapi tahajud tu maknanya tidur dulu baru ni. Maknanya kalau orang tak tidur pun tak dapat qiyamul lail. Dan fadilat qiyamul lail juga besar. Jadi kadang ada orang tak boleh tidur terus ni. Poin saya ialah bukanlah semestinya satu orang disyaratkan nak dapat pahala qiyamul lail tu kena tidur. Pahala besar tidur. Tapi kadang tak dapat tidur, tak apa, dapat qiyamul lail juga. Kan? Sebab yang utama dia tu ialah qiyamul lail. Nabi SAW buat qiyamul lail. Tapi Nabi mencara macam mana? Nabi tidur baru bangun. Nabi punya tidur, dia dianggarkanlah mungkin Nabi tidur pukul 10, pukul 11. Pukul 2, 3 Nabi dah bangun. Terus ibadat sampai subuh, Nabi baca. Tapi dekat subuh, Nabi tidur balik. Orang kata macam istilah kita tidur-tidur nak-nak tak nak je. Ataupun orang Melayu kata tidur-tidur ayam. Macam tidur-tidur lebih kurang. Nabi tidur letakkan ni. Nabi tidur ni tegak. Itu adalah hadis Nabi tidur. Jadi Nabi SAW tidur mungkinlah dalam pukul 10, 11. Katalah ni bagi mudah faham. Nabi tidur sampai pukul 2, mungkin 2.30 atau pukul 3 Nabi dah bangun. Atau mungkin pukul 2 atau mungkin pukul 1. Kalau di Mekah dulu Nabi akan pergi Kaabah. Nabi akan ibadat terus sampai dekat subuh. Dekat subuh mungkin 15 minit, 3,5 jam Nabi baring balik, Nabi tidur. Tapi Nabi boleh baring pun lebih kurang. Nabi letakkan tu. Itu kita pun tak boleh buatnya. Kalau kita pun tak boleh buat. Nabi SAW badan ringan. Lepas tu ni Nabi tidur tu. Nabi dah tidur sampailah ni. Nanti bila subuh masuk, Sayyidina Bilal datang. Kejut Nabi. Rasulullah, saya nak azan. Maka Nabi bagi izin, maka beliau azan. Jadi itu antara amalan Nabi SAW. Jadi poin dia ialah berdasarkan pertanyaan dari itu, maknanya tak tidur malam pun mana boleh dapat pahala qiyamul lail. Tak ada masalah. Itu bukan syarat. Itu bukan syarat untuk nak tidur. Tapi kalau untuk dapatkan fadilat besar, itulah cara tidur. Tapi kalau dah tak boleh tidur, nak macam mana? Banyak kadang orang berumur tak boleh tidur. Kadang-kadang boleh tidur pun tidur macam tak ni. Kadang bolak-balik. Tak boleh tidur. Dan banyak orang berumur macam tu kan. Okey, sambung. Itu bukan berlaku pada satu orang, bahkan banyak berlaku pada orang macam tu kan. Okey, jadi tadi Nabi SAW tidur macam tu. Nabi bila baring, Nabi tidur macam tu. Jadi para ulama sebutkan maka kita boleh tidur sunat macam inilah cara tidurnya. Sama ada tidur siang atau tidur malam. Mana tidur hadap kiblat, tangan, lepas tu mengiring sebelah kanan hadap kiblat, tangan letak bawah pipi. Bawah pipi. Okey, sambung. Kana sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmizi, tuan-tuan. Ni hadis ni kita baca ni riwayat siapa tadi? Riwayat Tabrani. Hadis yang kita baca tadi ialah riwayat Tabrani. Tapi ada dalam riwayat Tirmizi disambung lagi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam baring, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah baring macam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadah. Itu adalah dalam riwayat Tirmizi. Dalam riwayat Tirmizi, iaitu dalam riwayat Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ada tambahan. Lepas Nabi dah baring, Nabi baca apa? Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadah. Wahai Tuhanku, selamatkan aku daripada azab kau pada hari kau bangkitkan hamba-hamba kau. Itu terjemah daripada doa dia lah. Itu maknanya hadis riwayat Tirmizi, bukan riwayat yang kita baca ni. Tambahan. Lepas Nabi dah baring. Sambung. Kana sallallahu alaihi wasallam idza akhadha, ni nombor apa ni kalau ikut? 6 tadi 69. Ni apa? 70. Ni 70-an. Kana sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqulu bismika Allahumma ahya wa bismika amutu wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ni masyhur. Cuma yang bezanya kat doa ni lah sikit beza. Okey, baik. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tak baca lagi Rawahu Ahmad. Tengok riwayat sebelah tu. Riwayat siapa? Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i anil Bara' radhiyallahu anhu. Wa rawahu Hamim tu Ahmad, Kha tu Bukhari. Wa rawahu Ahmad wal Bukhari. Ini ada nombor 4 kan? 4 tu makna Sunan Arba'ah. 4 tu ialah bermakna kitab 4. Apa kitab 4 tu? Maknanya Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. 4.
Itu ada 4 tu. Mana hadis ni riwayat Ahmad, Bukhari dan Sunan Arba'ah, Sunan 4. Sunan 4 daripada Sunan Abu Daud, Nasai, Tirmizi dan Ibnu Majah. 4 kitab tu. Okey. An Huzaifah diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Itu kemudian satu lagi riwayat siapa? Wa rawahu Ahmad qaf. Qaf tu ialah istilah muttafaq alaih. Qaf tu simbol pada muttafaq alaih. Maknanya riwayat Bukhari Muslim. An Abi Dzarrin daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sadha itu istilah sahih. Sadha maknanya istilah daripada mana simbol kepada sahih. Okay, baik, sambung. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda akhadha madja'ahu min al-lail. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mula nak berbaring pada waktu malam. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mula nak berbaring pada waktu malam, wada'a yadahu tahta khaddi. Baginda meletakkan tangan baginda tahta khaddi, di bawah pipi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dekat riwayat ni tak sebutkan belah kanan, tapi macam mana pun kita tahulah. Kat atas ni bagi tahu belah kanan, maknanya pipi tu maknanya pipi kanan lah. Okey. Summa yaqulu, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca apa baginda baca? Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Apa terjemah dia? Dengan nama engkau wahai Allah, ahya aku hidup, wa bismika amutu dan dengan nama engkau aku mati. Okey, itu ketika baginda nak tidur. Baginda baca bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Wa idza staiqadha, dan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika baginda nak bangun, baginda baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa terjemah dia? Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, selepas dia mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah an-nusyur. An-nusyur ni maknanya dibangkitkan semula. Maksudnya nanti kita semua akan dibangkitkan jumpa Allah Ta'ala. Ataupun wa ilaihin nusyur maknanya Allah yang hidupkan kita semula lepas kita mati nanti. Okey, hadis ni riwayat Ahmad dan juga riwayat Muslim dan juga riwayat Nasai. Dalam kitab tu riwayat siapa? Iaitu diriwayatkan oleh Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dan juga riwayat Ahmad dan Bukhari dan Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Abu Daud, tapi riwayat Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan juga riwayat Ahmad dan riwayat Bukhari Muslim daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ni sahih lah. Inilah hadis sahih. Bahkan riwayat ramai sahabat dan juga dalam banyak kitab. Ini hadis ni masyhur lah, kan? Ini maknanya doa tidur dan juga doa bangun tidur. Doa tidur dan doa bangun tidur. Cuma dia beza kan. Kadang orang baca Allahumma bismika amutu wa ahya, atau kadang ada orang baca bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi riwayat ni bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi itu tak ada masalah, boleh macam tu, dia tak ada masalah. Boleh baca macam tu. Jadi kalau kita baca ni ada riwayat Tirmizi bismika Allahumma ahya wa amut. Ni kat sini bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Jadi kalau orang baca Allahumma bismika amutu ahya pun semua tak ada masalah. Boleh kan, itu perbezaan dari segi makna semua sama. Kemudian bila baginda bangun, baginda baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan? Okey, Nabi kata segala puji bagi Allah yang hidupkan kami selepas mematikan kami. Apa maksud dia? Iaitu tidur ni ialah merupakan mati juga. Orang kata mati ringan. Tidur ni dipanggil mati ringan. Dan kalau mati berat lah. Maut tu mati berat. Silap. Tidur mati ringan, dan kalau mati itu mati berat. Itu memang mati betul lah, mati berat. Maka oleh kerana tu dalam hadis ni maknanya Nabi SAW kata segala puji bagi Allah yang hidupkan kami selepas dimatikan kami. Kenapa? Tidur tu seolah merupakan mati, tapi dipanggil apa? Mati ringan lah. Dia adalah merupakan mati ringan. Dan juga daripada doa ni sabit bahawa selepas kita mati nanti kita akan dibangkitkan. Jadi ingat pada Allah Ta'ala. Jadi dengan kita menjalani kehidupan seharian, kita tidur, kita bangun, kita tidur, kita bangun, kita tidur, kita bangun, seolah nak ingatkan kita nanti kita akan tidur, mati, dan nanti kita akan dibangkitkan semula. Okey, sambung. Kana, kita baca lagi dua hadis lah. Ni hadis ni pun pasal adat tidur, senang je. Okey, kana sallallahu alaihi wasallam idza aqadha madja'ahu minal lail qala bismillahi wada'tu jambi
Allahumma ighfir dhanbi wakhsi syaitani. Betul ke wakhsi? Wa akhsi. Allahumma ighfir dhanbi. Baca wa akhsi. Wa akhsi. Wa akhsi. Wa akhsi syaitani. Wa fukka rihani. Wa thaqqil mizani. Waj'alni fin nadiyil a'la. Rawahu dal. Dal tu Abu Daud. Kaf mana Al-Hakim. An Abil Azhar. An Abil Azhar. An Abil Azhar. Okey? Sambung. Kita terjemah dia. Okey, kana sallallahu alaihi wasallam adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu, bila baginda nak berbaring tidur, idza akhadha madja'ahu, bila baginda mula nak berbaring tidur, minal laili, pada waktu malam, maka baginda baca doa ini. Qala, baginda baca doa ni. Apa doa dia? Bismillahi wada'tu jambi, Allahumma ighfir dhanbi wa akhsi syaitani wa fukka rihani wa taqil mizani waj'alni fin nadiyil a'la. Waj'alni fin nadiyil a'la. Waj'alni fin nadiyil a'la. Okey, sambung. Jadi apa terjemah doa tu? Sebenarnya ini antara doa yang Nabi pernah baca. Jadi tadi saya beritahu, ada Nabi baca doa tadi apa? Yang kita baca hari pertama tu, yang dalam Tirmizi tu riwayat, Nabi bila letak ni, Nabi baca doa apa? Allahumma qini adzabaka yauma tab'at, ya Rabbi qini adzabaka yauma tab'atu ibadak. Tu pun pernah Nabi baca doa tu. Ada pernah Nabi baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Okey, ni antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah baca. Bismillahi wada'tu jambi, kan, Allahumma ighfir dhanbi wa akhsi syaitani wa fukka rihani wa thaqqil mizani waj'alni fin nadiyil a'la. Ini antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah baca. Ini antara doa tidur yang Nabi pernah baca. Kalau siapa mampu hafal, sekali-sekala boleh amalkan, kita gila-gila kan. Tapi kalau tak dapat amal semua pun, paling kau amal lah yang baca doa apa tadi? Allahumma bismika amutu wa ahya. Okay, apa terjemah doa ni? Bismillahi wada'tu jambi. Dengan nama Allah aku letakkan jambi. Jambi ni apa? Dengan nama Allah aku letakkan jambi. Jambi ni makna dia lambungku. Aku letakkan lambungku, makna tepi lah. Tepi ni panggil lambung kan. Dengan nama Allah aku letakkan lambungku. Allahumma ighfir zambi, wahai Allah ampunkan dosaku. Wa akhsi syaitani, dan hinakanlah syaitanku. Dan hinakanlah syaitanku. Maksudnya apa? Jangan bagi syaitan ganggu aku time tidur nanti. Wa fukka rihani, dan lepaskanlah. Fukka makna leraikanlah atau lepaskanlah. Rihani. Rihani ni makna gadaianku. Apa makna gadaian? Diri aku ni lepaskan daripada api neraka. Okay, wa fukka rihani ni asal terjemah dia lepaskanlah gadaianku. Iaitu maksudnya lepaskanlah diriku yang digadai ini dari api neraka. Okey, sambung. Wasakil mizani, dan beratkanlah timbanganku. Waj'alni fin nadiyil a'la, dan letakkanlah aku fin nadiyil a'la, dalam kalangan dalam majlis yang tinggi. Letakkanlah aku dalam himpunan orang-orang yang tinggi. Siapa yang dimaksudkan orang tinggi ni? Mana makhluk Allah Ta'ala, para malaikat yang malail a'la, yang mulia-mulia. Okey, saya ulang sebelum terjemah doa tu. Bismillahi wada'tu jambi, dengan nama Allah aku letakkan lambungku. Allahumma ighfir zambi, wahai Allah ampunkan dosaku. Wa akhsi syaitani, hinakanlah syaitanku. Wa fukka rihani, leraikanlah gadaianku. Maksudnya lepaskanlah gadaianku, maksudnya lepaskanlah diri aku dari api neraka. Wasakil mizani, beratkanlah timbanganku. Waj'alni fin nadiyil a'la, letakkan aku atau golongkan aku fin nadiyil a'la, bersama dengan makhluk-makhluk ataupun golongan-golongan yang tinggi. Siapa golongan tinggi di sini? Maksudnya malaikat yang berada di malail a'la, yang berada kat langit. Maknanya muliakan aku, letakkan aku bersama mereka. Hadis ni riwayat Abu Daud dan juga Imam Hakim, diriwayatkan oleh Abul Azhar. Abul Azhar, tapi dalam riwayat Imam Nawawi disebutkan dalam Al-Adhkar, iaitu nama dia Abu Zuhair. Mana sama ada nama dia Abul Azhar ataupun juga disebutkan namanya Abu Zuhair. Abu Zuhair. Okey.
Ni sahabat tapi tak diketahui apa sebenarnya nama sebenar dia. Tapi macam mana pun sanad hadis ni adalah sanad hadis hasan. Cuma Imam Nawawi kata, Imam Suyuti kata sahih. Okey, sambung. Okey, last. Penutup last. Okey. Kana sallallahu alaihi wasallam idza aqadha madja'u qara'a qul ya ayyuhal kafirun hatta yakhtimaha. Rawahu Tabarani an Abbad bin Akhdar. Ni pun disebutkan sahih. Baik. Tapi sebenarnya tak sampai sahih kan. Riwayat ni tak sampai tahap sahih, bahkan riwayat ni dhaif sebenarnya. Okey, tak apalah. Okey, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza aqadha madja'u, apabila baginda mula nak berbaring, qara'a qul ya ayyuhal kafirun. Baginda sallallahu alaihi wasallam baca surah qul ya ayyuhal kafirun hatta yakhtimaha, sehinggalah baginda menyelesaikan surah tu sampai khatam, sampai habis surah tersebut. Sehinggalah baginda membacanya sampai habis. Baginda baca sampai habis. Hadis ni riwayat Tabrani daripada riwayat Abbad bin Akhdar. Okey, ni antara juga bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak tidur. Apa bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila Nabi mula nak tidur, baginda baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Baginda sallallahu alaihi wasallam baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Baginda baca sampai habis. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun, sampai baginda habis. Maka lepas tu barulah baginda sallallahu alaihi wasallam tidur. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hakikatnya doa tidur ni banyak. Ketika nak tidur ni banyak amalan dia. Tapi maknanya bila kita mula nak tidur, bila nak mula nak tidur baring tu, maknanya dah mula baca apa? Baca Qul ya ayyuhal kafirun. Lepas dah baca Qul ya ayyuhal kafirun, maka bacalah doa-doa tadi tu. Allahumma bismika amutu aya, rabbi qini adzabaka yauma tab'atu ibadak, dan juga baca tadi tu. Apa tadi? Doa yang tadi riwayat atas tadi tu, bismillah wa ba'tu jambi sampai akhir. Jadi ada riwayat lain bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sebelum kita tutup majlis, mana orang yang mana sebelum tidur baca Qul ya ayyuhal kafirun, itu ialah kelepasan daripada syirik. Mana sebelum tidur baca Qul ya ayyuhal kafirun, itu kelepasan daripada syirik. Sebab kan Qul ya ayyuhal kafirun tu kan bagi tahu tentang tauhid kan. Mana cerita tentang bahawa kita akan tinggalkan, kita tak sembah apa yang orang kafir sembah. Mana ada riwayat lain sebutkan bahawa siapa yang mana dia tidur dengan baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, maka dia ialah kelepasan daripada syirik, maka akan terpelihara dari syirik. Jadi sebab itu antara surah nak baca sebelum tidur ialah baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi mana bacaan tu banyaklah selain dari itu kan. Jadi baca Qul ya ayyuhal kafirun akan terpelihara dari syirik. Mana baginda baca sampai habis. Hadis ni riwayat Tabrani daripada Abbad bin Akhdar. Abbad bin Akhdar ni bukan sahabat. Dia kadang mungkin orang ingat sahabat, tapi dia bukan sahabat. Dia maknanya generasi lepas sahabat, tabi'in. Dia letak tabi'i, dia bukan sahabat. Dan Imam Suyuti letak tanda ha tu tanda sahih. Tapi hakikatnya hadis ni tak sahih, hadis ni dhaif lah. Sebab kerana dalam riwayat ada perawi yang dhaif. Hadis ni adalah dhaif. Okay, baik, wallahu alam. Sampai itu saja. Mana kita baca malam ni berapa hadis ni? Berapa hadis kita baca? Maknanya 65 tadi, 66, 60 sampai ke 72. Ada 7 hadis kita baca atau 6? Yang atas tadi tu riwayat Tabrani daripada Abbad bin Akhdar. Tapi Abbad bin Akhdar ni bukan sahabat. Ni pertanyaan dalam FB live ni. Baik, wallahu alam. Kita baca 7 riwayat. Last tu kita baca pasal adab tidur tu. Baginda sebelum tidur baginda baca Qul ya ayyuhal kafirun sampai habis. Wallahu alam. Ada orang tanya, boleh tak dibaca surah 4 Qul semasa nak tidur? Boleh tak dibaca surah 4 Qul semasa di dalam solat witir niat untuk nak tidur sekali? Baca boleh lah, tak ada masalah. Memang sebenarnya dalam hadis tadi beritahu Nabi SAW dalam solat witir, Nabi baca rakaat pertama. Nabi solat witir 3 rakaat. Nabi SAW baca dalam 3 rakaat tu, rakaat pertama Nabi baca surah Sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat kedua dalam witir Nabi baca Qul ya ayyuhal Nabi SAW baca Nabi SAW baca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang ketiga last tu Nabi baca 3 surah tu. Ini yang biasa yang dibuat oleh imam time bulan Ramadan. Dan dalam riwayat itu Nabi bila baca witir, Nabi baca macam tu. Jadi soalan dia, boleh tak dibaca surah 4 Qul
semasa dalam solat sunat witir niat untuk nak tidur sekali. Boleh lah, tak ada masalah. Mana boleh kita baca macam tu. Bahkan memang dalam solat witir memang Nabi baca sabihis rakaat pertama, rakaat kedua Nabi SAW baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Nabi baca 3 kul sekali. Ada riwayat juga bagi tahu sebelum nak tidur Nabi juga baca 3 kul, tapi Nabi SAW baca 3 kali. Dan lepas tu tiup dekat tangan, sapu kat badan. 3 kul. Jadi kalau kita nak himpunkan semua riwayat, tuan-tuan dan puan, adab tidur ni begitu panjang dan begitu banyak. Kerana kita pun tak mampu nak amal semua. Tapi kesimpulannya, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Mana yang boleh buat, buatlah. Paling kurang alal aqal akhir darjat, bacalah Allahumma bismika amutu ayat. Itu paling kurang. Janganlah sampai tak baca langsung. Dan kemudian bila bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kadang-kadang baca panjang tak mampu, bacalah sikit-sikit. Perempuan kalau uzur, kalau baca surah-surah pendek itu niatkan zikir. Kalau perempuan uzur boleh baca. Tapi ayat Quran yang bila dibaca, ayat kursi dan seumpama ni 3 kul kalau dibaca, jangan niatkan Quran, diniatkan zikir. Niatkan zikir maka boleh baca. Okey, baik, wallah alam. Okey, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.